Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Hasbunallahu wa ni'mal wakeel, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim. La haula wa la quwwata illa billah العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. Yang ke-17 daripada sunat-sunat hay'ah, iaitu duduk tawaruk pada tasyahud akhir. Iaitu duduk atas dua punggung dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanan. Baik. Kita masih bicara tentang sunat hay'ah. Sunat hay'ah ni banyak, maknanya mungkin dalam kitab ni disebut ada 23, mungkin dalam kitab-kitab lain dia akan tambah. Jadi sunat hay'ah ni tujuannya untuk kita dapat pahala lebih, sembahyang kita lebih sempurna, sebab kita nak bawa sembahyang kita ni jumpa Allah, bukan untuk manusia. Tak ada makna, tidak ada faedah kalau kita sembahyang, cantikkan sembahyang, perindahkan sembahyang, cantikkan pakaian ketika sembahyang, semata-mata nak menarik perhatian orang, semata-mata kerana nak pujian manusia. Sebab manusia dia tak boleh beri pahala pada kita. Yang boleh terima amalan kita Allah, yang boleh beri pahala pada kita Allah, yang boleh selamatkan kita di akhirat juga ialah Allah. Maka inilah sembahyang kita yang kita nak persembahkan pada dia. Baik, jadi yang ke-17 ialah duduk tawaruk. Apa dia makna duduk tawaruk pada tasyahud akhir? Pada tasyahud awal, duduk itu dinamakan duduk iftirash. Tapi duduk untuk tasyahud akhir dinamakan tawaruk. Iaitu duduk tawaruk tu, duduk atas dua punggung. Maknanya dalam keadaan punggung kita, punggung itu kita letakkan atas lantai lah. Duduk atas lantai. Kalau duduk iftirash, punggung kita kita letakkan di atas kita punya apa ni? Soalnya duduk iftirash maknanya atas kaki sebelah kiri kan. Kita tegakkan kaki kanan. Tapi punggung kali ini kita letakkan atas lantai dan keluarkan kaki kiri di bawah betis kanan. Itu description dia. Ini pun hukumnya sunat hay'ah. Maknanya boleh duduk bersila, boleh duduk macam mana boleh. Tapi yang dapat pahalanya, yang sunat hay'ahnya ialah duduk cara tawaruk ni. Duduk cara tawaruk. Jadi mana dapat cara duduk tawaruk ni? Cara ni ditunjuk oleh Nabi lah. Sebab kita ni beribadah ikut cara Nabi. Macam mana Nabi tunjukkan, maka begitulah kita sembahyang. Yang ke-18 duduk iftirash. Ini duduk iftirash pada tasyahud awal. Duduk di antara dua sujud dan duduk istirahah, iaitu duduk iftirash, duduk atas tapak kaki kiri. Ini duduk iftirash. Dan mendirikan tapak kaki kanan. Ini bagi yang mampu lah, sebab ada orang yang kaki kanan dia keras kan. Nak lipat pun payah, nak tegakkan dia punya tapak tu pun payah. Jadi sebab itulah dihukumkan ni hukum sunat hay'ah untuk yang mampu. Kalau tak mampu duduklah cara mana pun. Contohnya kaki sakit ke, cagu ke, ataupun sakit terkehil ke, apa nama ni, gaut ke, duduklah cara mana pun. Jadi yang ini sunat hay'ah maknanya dapat pahala. Kalau duduk cara lain, dapat tunaikan rukun lah. Sebab duduk ni rukun. Tapi pahala tu tak dapat lah. Pahala untuk duduk iftirash ataupun duduk tawaruk tu tak dapat. Baik, yang ke-19, menggenggamkan jari tangan kanan tak kala meletakkannya pada lutut kanan. Menggenggamkan jari tangan kanan tak kala meletakkan pada lutut kanan. Jari tangan kanan digenggam. Letak
pada lutut kanan dan meletakkan jari tangan kiri ke paha kiri. Ini ketika duduk tasyahud lah, sama ada tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Jadi tangan kiri letak atas paha kiri berbetulan jari dengan kepala lututnya. Bagi kedua-dua tasyahud. Yang tangan kanan kita genggam, letak pada lutut kanan. Dan tangan kanan itu digenggam 3 jari saja, 3 jari digenggam. Telunjuk dilepaskan dan ibu jari diletakkan di sisi telunjuk. Macam inilah yang biasa kita buat kan. Itu dia. Itu ketika mula tasyahud awal ataupun tasyahud akhir. Yang ke-20, mengangkat telunjuk ketika mengatakan syahadah asyhadu an la ilaha illallah. Pada illallah tu kita naikkan jari. Ini mengikut pandangan dalam mazhab Syafi'i lah. Mungkin mazhab lain berbeza-beza. Ini atas tafsiran fahaman mereka berdasarkan nas-nas hadis. Sebab bila nak memaham hadis, maknanya nak jadikan, nak istinbat, nak keluarkan hukum daripada hadis-hadis, ulama-ulama mazhab ini akan dikaji apa taraf hadis tu. Itu yang kita kalau nak tahu tentang dalil-dalil amalan ataupun ibadat sembahyang ni, maka kita kena mengaji kitab-kitab besar lah. Macam mana ulama bahaskan benda tu. Yang ni kitab kecil je, dia hanya sekadar beritahu apa dia punya keputusan ataupun yang menjadi pegangan dalam mazhab Syafi'i, dan dia suruh kita belajar supaya kita amalkan. Tapi untuk kita nak luaskan pengajian kita, luaskan pengetahuan dengan mengkaji mazhab-mazhab lain, tu tak salah. Bahkan kita kalau mampulah kan, takut kita tak mampu. Kita sibuk dengan fakulti UKM lah, UM lah, UTM lah, UITM lah, UTHM lah, apa kan. Kita belajar lagi dan sebagainya, maka kita tak ada masa. Lepas itulah kita bertaklid. Bertaklid maknanya kita gunakan keputusan hukum yang telah ditentukan, yang telah diputuskan oleh mazhab-mazhab, terutamanya mazhab Syafi'i. Boleh kalau kita belajar mazhab lain nak amal, tak ada masalah. Tapi kita sekarang ni, kita mazhab Syafi'i sebab itu yang kita banyak guna ke negara kita. Maka kita amalkanlah. Kalau kita jumpa orang lain bermazhab lain, mengamalkan cara dia, itu tak salah. Itu cara dia, itu fahaman ulama-ulama dia. Jadi apa makna asyhadu an la ilaha illallah? Aku naik saksi bahawa tiada Tuhan melainkan Allah. Pada illallah tu naikkan jari. Dan makruh menggerak-gerakkan jari telunjuk. Ini mengikut pandangan mazhab Syafi'i. Mungkin ada hadis kata gerak tangan. Itu yang Habib kata, penilaian hadis ni mesti dilihat kajiannya oleh para ulama. Ulama yang mengkaji taraf hadis boleh dijadikan istinbat hukum dan sebagainya. Baik, yang ke-21, mengekalkan penglihatan, yakni mata pada tempat sujud. Ini yang sunatnya. Sebab itulah pada setengah pandangan macam mazhab Hanafi, dia tak bagi kita baca mushaf dalam sembahyang. Kan biasa kita jumpa kadang kat masjid-masjid ada imam yang guna Quran besar kan, letak kat depan, nak baca sajadah, nak baca surah Al-Insan kan. Dia tak hafal, maka dia baca mushaf. Maka dalam mazhab Hanafi tak boleh. Kalau itu bagi dia membatalkan sembahyang. Sebab mengganggu khusyuk sembahyang. Bayangkan tiba-tiba helaian mushaf tu dia terselak ke sebagainya, tengah-tengah baca terselak dah, lupa dah. Kan mengganggu. Betullah sebabnya hukum asalnya pandangan ni kena lihat pada tempat sujud. Tapi dalam mazhab kita Syafi'i, benda tu lebih afdal kalau baca Quran yang kita hafal daripada kita membaca daripada mushaf. Maknanya dalam bab afdal tak afdalnya, mana lebih afdal. Jadi dalam sembahyang afdalnya baca ayat-ayat yang dihafal. Bukan mushaf. Tapi di luar sembahyang afdalnya membaca Quran daripada mushaf terlebih afdal. Ini bahasan ulama. Dan mengekalkan khusyuk, maknanya daripada mula takbiratul ihram Allahu akbar khusyuk sampai assalamualaikum. Hukum khusyuk ni apa? Hukum khusyuk ni sebenarnya sunat. Maknanya kalau tak ada khusyuk pun sah sembahyang. Cuma khusyuk ni adalah merupakan intipati ataupun roh sembahyang. Orang yang sembahyang tak khusyuk, dia tak dapat pahala lah. Sembahyang sah.
lepas tanggungjawab, lepas kewajipan, tapi sembahyang dia tak ada pahala. Sebab pahala sembahyang ni diukur berdasarkan khusyuk kita sembahyang. Sebab itulah kalau kita khusyuk daripada rakaat pertama, kena sampai rakaat keempat. Kalau sembahyang zuhur, asar lah. Tu dia. Tapi yang sering berlaku, rakaat pertama boleh tahan, rakaat kedua dah hilang lah. Rakaat kedua dah ingat assignment tak siap lah, ingat nak kena jumpa lecturer lah. Rakaat kedua dah fikir nak ambil anak lah, nak fikir beri goreng pisang lah, nak fikir nak tea time lah, macam-macam. Itu yang sering berlaku. Situlah cabarannya. Cabaran nak dapat khusyuk. Maka di situlah perlunya mujahadah, bersungguh-sungguh. Sebab itulah kita ni beribadat ke apa pun mesti sungguh-sungguh. Nak belajar, nak result baik pun kena sungguh-sungguh. Nak sembahyang khusyuk pun kena sungguh-sungguh. Nak istiqamah dalam perjuangan pun kena sungguh-sungguh. Semua pada sungguh-sungguh. Kalau tak sungguh-sungguh tak dapat. Jadi untuk mengekalkan khusyuk ni, maka di antara yang membantu boleh kekalkan khusyuk ni. Dia boleh membantu je. Contohnya memahami apa yang dibaca. Memahami apa yang dibaca. Kemudian yang keduanya, kena rasa dalam hati bahawa kita diperhatikan oleh Allah. Kan? Diperhatikan oleh Allah. Ibarat macam kalau kita sembahyang, bayangkan kita sembahyang, ustaz kita kat depan. Kita sembahyang, macam dulu kecil-kecil kan, kita sembahyang, ustaz duduk depan tengok kita. Memanglah kita akan sembahyang sungguh-sungguh kan. Cuma ustaz kita tak dapat tengoklah hati kita, khusyuk tak khusyuk. Tapi sekarang ni kita berdepan dengan Allah. Sembahyang ni maknanya dengan Allah. Maka kalaulah kita dapat merasai wujud Allah, merasai keberadaan Allah, maka di situlah yang akan membantu kita khusyuk. Baik, khusyuk ialah menghadirkan hati. Apa makna khusyuk? Ialah pertama menghadirkan hati. Hati kita tu ada dalam sembahyang. Hati kita ada dalam diri kita ketika sembahyang. Bukan hati kita berlega, bukan hati kita merayau tempat lain. Hati ini kena tumpu dalam sembahyang kita. Itu maknanya menghadirkan hati. Menghadirkan hati. Bacaan kita, doa-doa dalam sembahyang, zikir wirid dalam sembahyang mesti ditadaburkan. Kemudian menetapkan segala anggota. Anggota kena duduk tetap, jangan goyang-goyang, jangan garuk-garuk, jangan gosok sana, gosok sini, jangan. Itu boleh menghilangkan khusyuk. Dan mengamati, yakni mentadabur bacaan, baik bacaan Fatihah, bacaan surah, bacaan doa iftitah, bacaan tasbih dan rukuk dan sembahyang sujud, doa antara dua sujud, baca tahiyat, semua tu dalam keadaan kita mentadabur, memahami makna-makna ayat, makna-makna bacaan. Dan juga zikir-zikirnya, zikir-zikir dalam sembahyang. Baik, zikir dalam sembahyang ni dia ada 3 bentuk lah. Zikir dalam hati, zikir dengan perkataan, zikir dengan perbuatan. Semua zikir. Sebab mendirikan sembahyang adalah untuk berzikir. Aqimis salat di zikri. Yang kedua, masuk kepada sembahyang dengan perasaan rajin. Rajin ni maknanya kita ada dorongan nak buat sembahyang. Bukan ada yang menarik kita, bukan ada yang menghalang kita. Kalau ada yang menghalang, contohnya yang menghalang ibadahnya ada 4. Biasanya ada 4 perkara yang menjadi penghalang ibadah. Pertama, manusia. Nak sembahyang ni kawan ajak minum lah, kawan ajak main bola lah, kawan ajak jogging lah, kawan ajak main game lah, kawan telefon lah, kawan macam-macam kan. Kadang yang dah ada anak, masa tu lah anak tu menangis, masa tu lah anak macam-macam, berak lah apa kan. Pertama, manusia sering menjadi penghalang. Yang kedua, yang penghalang ni daripada kita dapat khusyuk, daripada kita dapat ibadat ni ialah nafsu kita. Nafsu kita nak makan, nafsu nak minum, nafsu nak jalan, nafsu nak shopping. Masa itulah kita ingat macam-macam apa yang kita nak. Nak makan, nak minum, nak tengok, nak beli, nak pergi, nak jalan, nak macam-macam. Itu kedua. Yang ketiga ialah dunia kita. Dunia ni. Dunia kerja termasuklah kerja kita, kerjaya kita. Kalau kita student, kestudenan kita kan. Kalau kita ni pegawai kerajaan, kerja kat pejabat, semua tu benda-benda tu dunia. Kadang dunia termasuk kebendaan, kekayaan, nak kerja kekayaan, kerja apa, keuntungan niaga, semua dan masuk dalam sembahyang kan. Dan kita menghalang kita. Dan yang keempat ialah syaitan, itu kerja dia lah. Kerja dia. Jadi macam mana nak menghadapi keempat-empat ni? Memanglah dia bukan sekadar dalam sembahyang, dalam kehidupan kita kena hadapi empat-empat ni. Kena hadapi empat-empat. Manusia ni kita kena ada masa-masa kita beruzlah daripada manusia.
campur-campur jugalah, tapi kena ada masa-masa beruzlah, menyendiri supaya kita ni dengan Allah. Barulah kita dalam semayang pun dapat kita uzlah daripada manusia. Dan semayang ni antara cara beruzlah daripada manusia. Lepas tu dalam semayang kalau 10 minit kita beruzlah 10 minit daripada manusia. Tak ada sembang dengan manusia, tak ada angkat telefon, tak ada internet, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Yang kedua, nafsu tu kena mujahadah lah. Kena kekang nafsu, kena lawan nafsu, kena tundukkan nafsu. Jadi antara kunci nak menundukkan nafsu ni adalah berlapar. Kena usahakan berlapar. Tak hari berlapar memang payah. Makan depan mata pula. Restoran depan mata, kedai depan mata, dapur depan mata, macam-macam. Maka antara cara kita nak berlatih berlapar ni, kita puasa lah. Setiap minggu, seminggu, hari Khamis, hari Senin Khamis kita puasa. Kalau tak dapat Senin, kita puasa Khamis. Tak dapat Khamis, kita puasa Senin. Tak dapat 2 hari, kita puasa salah satu hari tu. Tak dapat tiap minggu, puasa 2 minggu sekali. Tak dapat 2 minggu sekali, dapat sebulan sekali. Yang penting kita latih perut kita berlapar. Jadi melatih diri dengan berlapar berpuasa lebih mudah daripada tiap hari kita nak berlapar. Bukan senang sebab pagi-pagi perut dah lapar dah berbunyi dah. Tengah hari dah bunyi, petang bunyi, malam bunyi. Tapi kalau kita berniat nak puasa, bila kita berniat saja, niat pun akan menjadikan kita bertahan. Kita akan sanggup bertahan dengan kelaparan. Itu cara kita nak melatih kita supaya menundukkan nafsu. Dan yang ketiga ialah dunia. Dunia ni kita kena zuhud lah. Zuhud ni maknanya kita kena latih. Walaupun kita ni perlukan dunia untuk kegunaan hidup, bakat kita kena latih supaya dunia ni kita jadikan keperluan untuk akhirat. Jadi bila kita nak gunakan dunia untuk akhirat, maka kita akan pastikan dunia tu halal, dunia tu kita jaga dengan baik, kita tunaikan hak-hak tu. Kalau kita harta duit banyak, kena keluar zakat. Tak cukup zakat, kena banyakkan bersedekah. Sebab bila bersedekah ni sebenarnya kita melatih hati kita daripada nak buang daripada hati kita sifat bakhil. Itu contohnya. Dengan syaitan kita kena isti'azah, minta tolong pada Allah, perlindungan dari syaitan. Baik. Jadi barulah ada rasa rajin. Barulah rasa rajin. Sebab sifat orang munafik, dia bila bangun untuk sembahyang, iza macam mana ayat tu? Iza qamu ila solah qamu kusala. Ini orang yang munafik. Bila mereka bangun untuk sembahyang, mereka bangun dalam keadaan kusala, malas. Jadi malas ni satu penyakit. Jadi kita kena doa pada Allah, minta buang sifat malas. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Itu doa tu kena baca pagi petang. Dalam maksurat ni. Barulah kita dapat buang sifat malas. Jadi kalau nak baca doa tu pun malas, payah juga. Sebab sifat malas tu kita boleh buang dengan doa. Kalau nak doa tu pun malas, tak dapat nak tolong lah. Tak dapat nak tolong lah kalau nak doa pun malas kan. Jadi kena ada usaha, kena ada sungguh-sungguh lawan. Dan juga selesaikan dulu perkara-perkara yang membimbangkan hati. Apa yang membimbangkan hati? Sama ada yang berkaitan dengan urusan dunia maupun akhirat. Contoh apa? Contohnya, katakan urusan dua, nak terberak, nak terkencing, uruskan dulu. Lapar perut, kena makan dulu. Sebab itulah kalau kita nak sembahyang Zuhur, dah tahu Zuhur sekarang ni masuk 1.27, contoh 1.25 ke 1.5 ke. Janganlah masa tu nak makan pula, pukul 1.20 baru nak makan. Itu salah. Kalau kita dah tahu, sebab waktu sembahyang ni kita dah tahu dalam handset kita, dalam TV, dalam surat khabar, dalam internet, semua ada. Jadi kita aturkan hidup kita dengan waktu sembahyang. Dah tahu Zuhur pukul 1.30 akan masuk, maka makanlah pukul 1. Jangan ganggu waktu sembahyang. Jangan pula kita beri alasan kerana lapar kita makan dulu, maka tertinggal sembahyang jemaah. Rugilah. Sembahyang jemaah di masjid ni, kita kena ingat bila kita ni bila azan kita sahut, kita menyahut seruan azan, itu bukan sifat orang beriman, menyahut seruan azan. Sebab dia tahu azan ni adalah menandakan masuk waktu. Yang kedua, azan ni mengajak sembahyang. Yang ketiga, azan mengajak kita ke masjid sembahyang. Bila nak ke masjid, jalan tu ada pahala. Nak masuk masjid, niat nawaitul i'tikaf, dapat pahala. Nak masuk masjid, doa Allahumma ftah li abwaba rahmatik, dapat pahala. Masuk masjid,
kita sembahyang tahiyatul masjid, dapat pahala lagi. Lepas tu tunggu waktu azan, dapat pahala. Kemudian azan kita sambut, kita jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab Allahu Akbar, Allahu Akbar, dapat pahala. Lepas azan kita baca doa Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, ada pahala lagi. Lepas tu berselawat atas Nabi, dalam hadis menyebut selawat atas Nabi lepas azan itu merupakan boleh antara cara nak syafaat dia ke akhirat. Dapat syafaat di akhirat kalau kita selawat atas Nabi lepas azan. Lepas tu sembahyang jemaah pula. Lepas sembahyang jemaah kita wirid, zikir sama lagi. Lepas tu jumpa kawan-kawan, senyum, beri salam. Pahala atas pahala, pahala atas pahala, pahala atas pahala, pahala atas pahala. Itu untungnya bila kita jaga waktu sembahyang. Itu untungnya. Betul lah Allah Ta'ala sebut hafizu ala salawat. Peliharalah sembahyang-sembahyang kamu. Sembahyang 5 waktu tu kena jaga, kena pelihara. Antaranya pelihara waktu sembahyang. Kan? Berbanding kita sembahyang terkocoh-kocoh kan. Terkocoh-kocoh. Subuh habis 7.20 lebih kurang 7.25, 7 suku baru bangun. Lompek daripada katil kan. Pergi bila air tak sempat gosok gigi, ambil sembahyang, tak sempat kencing, tak sempat berak, tak sempat kentut, sembahyang dekat dalam nahan perut sakit, nak terberak, nak terkencing. Macam mana dapat sembahyang khusyuk? Lepas tu nak terkejar-kejar, takut habis waktu, macam-macam. Jadi akhir sembahyang tak khusyuk, sembahyang tak sempurna. Tak dapat pahala macam-macam, rugi, tak dapat sembahyang sunat subuh. Sunat subuh ni besar pahala dia. Jadi bayangkan. Jadi oleh kerana itulah bila kita nak sembahyang ni, hafizu ala salawat. Pelihara sembahyang. Dan antara benda yang kita kena pelihara ialah waktu sembahyang itu sendiri. Mana kita susun waktu kita, hidup kita berdasarkan waktu sembahyang. Selesaikan perkara urusannya, mahupun akhirat. Mahupun akhirat ni maknanya apa? Perkara yang mungkin yang melibatkan kerja-kerja akhirat lah. Nak bersedekah ke, nak apa ke kan. Mana selesaikan dulu. Jangan dalam sembahyang fikir, dalam sembahyang kita nak pergi usrah ni kan. Nak pergi usrah dalam sembahyang, ingat usrah, ingat apa nak cakap usrah. Usrah ni benda akhirat juga. Nak pergi ceramah kan. Aizat nak ceramah agama kan, dekat pejabat kan apa. Masa tu sembahyang lah tu ingat apa poin ni. Rakaat pertama ingat poin pertama, rakaat kedua poin kedua. Jadi itu benda-benda akhirat juga. Benda-benda akhirat tambahlah benda-benda dunia. Settlekan dulu. Nak makan, nak berak, nak kencing apa, settlekan dulu. Tapi ada tapinya juga. Kalaulah masa memang dah sempit. Macam tadilah sembahyang subuh habis 7.25, 7 suku dah baru bangun, tinggal 10 minit. Masa itulah terasa nak berak, nak kencing, nak apa, kita pun berak dulu, relax dulu, kencing dulu, relax, siap mandi pula tu. Memanglah akhirnya kita terlepas waktu sembahyang subuh, maka kita jadi fasik. Fasik. Betul dah. Nak Mi'raj, ada jemaah dan sebagainya. Sembahyang ni benda paling basic lah, yang paling penting yang kita kena usahakan. Ajarlah diri kita supaya sembahyang di awal waktu. Yang terbaik sembahyang berjemaah di masjid dan di surau kan, ataupun di surau, itu yang terbaik. Selagi tak settle benda ni, tarbiyah kita pun tak settle. Macam mana kita nak kata tarbiyah kita hebat, tarbiyah kita settle kalau sembahyang pun tak settle. Itu kena ingat. Yang ke-23. Hendaklah menghadirkan kebesaran Allah, yakni Tuhan yang disembah, di dalam hatinya. Hadirkan keagungan Allah. Dan dinyatakan khusyuk dan tawaduknya kepada Allah tak kala melakukan rukuk dan sujud. Bila rukuk, Abi dah sebut sebelumnya, rukuk ni kita rendahkan kepala kita, kita tundukkan kepala kita, memang tak ada perlakuan begitu yang kita boleh buat, melainkan hanya pada Allah dalam sembahyang. Mana tujuannya nak melatih hati kita supaya rasa rendah diri pada Allah, tawaduk dan khuduk pada Allah. Begitulah juga bila kita sujud, menghinakan diri kita pada Allah. Kita tazallul, menghinakan diri kita pada Allah Ta'ala. Kena latih hati kita merasai perkara itu. Dengan memenuhi hatinya, mentakzimkan Allah, membesarkan Allah, merasai keagungan Allah. Patutlah kita kena belajar sifat-sifat Allah, kena belajar nama-nama Allah supaya kita rasa. Rasa ni dengan hati, bukan rasa dengan lidah. Dan menyucikannya
menyucikan maknanya kita mentakdiskan Allah Ta'ala, menyucikan Allah daripada segala sifat-sifat yang tak layak dan sifat-sifat kekurangan yang tak layak pada Allah. Sebab yang namanya yang lama kekurangan dan lemah itu hanya pada makhluk. Tak kala bertakbir dan bertasbih serta mengelakkan daripada berfikir perkara-perkara yang tidak kena mengena dengan semayang, seperti memikirkan hal keduniaan, fikir bisnes, fikir nombor, fikir macam-macam kan. Fikir untung rugi, fikir apa namanya klien ada berapa orang, klien dapat klien, nak kerja apa, tak kapul kerja insurans apa kan, kena ada klien. Semua boleh masuk dalam kepala kita sebenarnya. Maka kena usahalah untuk apa nama ni, istilahnya inqita', memutuskan semua ikatan-ikatan dunia dan juga keinginan hawa nafsu dan cita-cita hati. Ini semua yang bawa hati kita keluar daripada semayang. Semayang ni bila hati dah keluar daripada semayang, pergi tempat lain, ingat benda lain, itu menyebabkan kita akan tak dapat khusyuk dalam semayang. Semua itu yakni yang kita sebut tadi, memikirkan hal dunia, keinginan hawa nafsu dan cita-cita hati, hendaklah dielakkan dalam semayang demi menunai dan mengerjakan hak semayang sebagaimana yang disuruh oleh Allah. Maknanya nak dapat khusyuk tu bukan lama. Maknanya semayang ni paling lama pun 10 minit. Semayang Zuhur Asar 4 rakaat dah sekitar 10 minit je. Semayang subuh mungkin 5 minit. Maghrib. Jadi kita nak khusyuk dalam tempoh masa yang pendek sebenarnya. 5 minit hingga 10 minit je. Tapi itulah yang cukup susah sebenarnya. Ikut logik akal sepatutnya mudah. Tapi itu susah. Maka susah itulah yang akan membawa kita bersungguh-sungguh, dan susah itulah yang menyebabkan kita akan bermujahadah. Dan bila kita bermujahadah, maka Allah Ta'ala tidak akan mensisirkan pahala dan usaha kita untuk bermujahadah dapat khusyuk itu sendiri. Baik. Kerana semayang seseorang yang hatinya tertambat kepada sesuatu, hati terikat dengan sesuatu, ada bonding dengan lain, ada keterikatan dengan yang lain, dunia ke, harta ke dan sebagainya, tidak akan ada khusyuk. Khusyuk ni antara kandungan dalam khusyuk ialah takut pada Allah. Ingat, takut pada Allah, merasa gurun pada Allah, membesarkan Allah, mentakdiskan Allah. Itu semua komponen-komponen dalam khusyuk. Dan tawaduk lagi. Takkan ada tawaduk, ketundukan pada Allah. Allah tidak akan memberi apa-apa faedah dan manfaat kepadanya. Mungkin pahala pun tak dapat semayang kalau tak khusyuk ni. Sebab khusyuk ni adalah roh kepada semayang. Dan Allah Ta'ala tidak akan memberi apa-apa faedah dan manfaat kepadanya, sebaliknya kemudaratan dan siksaan itu yang terlebih hampir kepadanya. Bimbang-bimbanglah bila semayang tak khusyuk, kan? Besok ke akhirat, semayang yang mula-mula akan tanya. Jadi tiba-tiba semayang kita tak khusyuk, semayang tak ada pahala, semayang kata compang-camping, maka bimbang amalan-amalan lain pun susah nak diterima oleh Allah Ta'ala. Kalaulah semayang kita tak diterima Allah, bayangkan nasib kita cukup sukar sebenarnya, sebab amalan-amalan lain pun akan terjejas juga. Itu maksudnya. Kalau musannif rahimahullah ta'ala kata Hasan Basri, tiap-tiap semayang tanpa kehadiran hati adalah lebih hampir kepada kesesatan. Wallahu a'lam bissawab. La ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'na bi ulumihi fid darain amin. Mana ni? Sampai ni sini Bi. Sampai demikian tu. Demikian lagi tu. Pasal yang kelima pada menyatakan faraz, Betul. Tapi kat mula ayat yang demikian lagi, berjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraz tu. Demikian lagi, menjadikan Allah Ta'ala bagi engkau akan faraz. Maknanya Allah Ta'ala akan jadikan faraz untuk kita sebenarnya.
Dan ada kerana kegunaan dunia, ada kegunaan dunia juga, bukan untuk akhirat semata-mata. Akhirat ni kita dah bincang untuk dapat anak. Dapat anak ni melalui jalan nikah, sebab faraj lelaki perempuan ni jadi halal bertemu hanya dengan nikah. Lain daripada nikah tak halal. Itu kena ingat. Jadi oleh kerana nikah ni adalah ibadah, maka dia dilihat sebagai kerja akhirat. Sebab itulah dalam fiqah 1/4 daripada fiqah ni adalah bab munakahat. Bayangkan besarnya munakahat. Jadi itu untuk akhirat sebenarnya. Tapi ada juga kata musannif kita ni kegunaan untuk dunia bagi farad ni, iaitu apakah dia, iaitu bersedap-sedap dengan jima dan bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima itu. Maknanya rasa lazat, rasa sedap dalam jima ni, hubungan lelaki perempuan selepas berkahwin, itu adalah satu nikmat dunia. Kata Imam Ghazali, nikmat yang paling sedap sekali, yang paling enak sekali ialah berjima. Sebab itulah maknanya jima ni ada pahala. Sebab bila berjima atas dengan nikah, dengan maknanya dia halal, maka ada pahala. Itu kena ingat. Yang bukan sekadar jima ni untuk sedap-sedap duniawi saja. Dan juga bersuka-suka dengan sekalian anak yang dapat dengan jima. Itu hasil daripada jima. Itulah orang perempuan, bila dia kahwin, dia kena taat pada suami dalam bab jima. Sebab apa? Suami ni kalau dia, ini cerita orang kahwin, Aizat orang kahwin, dia tak tahu. Orang dah kahwin. Adli dah kahwin. Siapa lagi dah kahwin ya? Siapa ni? Tak tengok muka-muka ni. Orang yang dah kahwin lah. Orang yang dah kahwin, suami bila dia nak isteri je untuk jima, memang isteri kena ikut. Sebab apa? Sebab kalau katakan suami nak minum teh, tak dapat. Sebab isteri sibuk sebagainya, dia boleh pergi kedai mamak. Ada alternatif. Okey, dia nak makan. Isteri tak masak, sibuk kerja sebagainya, tak apa, dia boleh pergi kedai restoran. Kedai KFC ke makan kan. Ada alternatif. Isteri dia sibuk, tak boleh tak basuh baju. Dia boleh pergi kedai Robi. Boleh kedai Robi. Apa lagi? Kalau macam-macam, balik rumah isteri tak ada, dia boleh pergi round-round, pergi jumpa kawan-kawan. Ada alternatif. Tapi kalau bab jima, tak ada pilihan. Dia kata tak dapat jima dengan isteri, pergi tempat lain, tak boleh. Dia tak ada pilihan. Itulah sebab yang halal hanya jima dengan isteri saja. Jadi oleh kerana itulah isteri dia kena ikut. Kecuali lah kalau isteri tu sakit, isteri tu dah ngantuk sangat. Lepas tu yang si suami desak-desak, itu tak apa lah. Jadi maknanya pun kena ada pertimbangan kat situ. Ini cerita orang kahwin Azad. Kalau nak tahu, kahwin lah, baru tahu. Baik, Bi. Semua dengar kan terjanji tu. Di tahun ni dia akan kahwin insya-Allah. Baik. Yang bermula mereka itu sebesar-besar segala perhiasan dunia. Siapa? Anak-anak. Anak-anak adalah sebesar-besar segala perhiasan dunia. Kerana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, al-malu wal banun zinatul hayatid dunya. Ayat suratul Kahfi kan. Setiap minggu kita baca ayat ni. Artinya bermula harta benda dan sekalian anak-anak itu perhiasan hidup dunia. Al-mal, harta, wal banun, anak-anak, zinatul hayatid dunya, perhiasan kehidupan dunia. Baik, dalam hadis menyebut wa khairu mata' ad-dunya mata'un. Dunia ini adalah mata', kesenangan yang sementara. Wa khairu mata'iha, sebaik-baik kesenangan dunia ialah al-mar'atus salihah, isteri yang solehah. Okey. Baik. Jadi sebab itulah maknanya anak-anak dan juga harta ni jangan hanya untuk dunia. Jangan hanya untuk dunia. Kalaulah anak dan harta ni kita nak dapat manfaat dia di akhirat, maka anak dan harta kena kita kena conduct dia daripada dunia lagi supaya dia menjadi jambatan akhirat. Kalau kat dunia ni harta semata-mata harta untuk sedap, ada harta untuk seronok tengok banyak harta, seronok duit banyak dalam akaun juta-juta, ribu-ribu atau ribu, puluh ribu, seronok tengok angka tu.
Lepas tu tak ada zakat, tak ada keluarkan sedekah, tak ada merasai kesusahan orang. Itu besok harta kita ni tak ada manfaat di akhirat. Begitulah anak-anak. Sekadar bangga anak-anak cantik, anak-anak comel, anak-anak apa namanya masuk sekolah tinggi, masuk universiti dan sebagainya, tapi kita tak ajar dia dengan agama, tak ajar dia dengan adab, maka di akhirat besok la yanfa'u al-yawma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari akhirat, hari yang tak ada manfaat dunia benda-benda ni, harta dan juga anak-anak, melainkan orang yang datang jumpa Allah biqalbin salim. Maknanya ketika di dunia hati dia sejahtera. Ketika di dunia hati dia beriman, hati dia bersih daripada sifat kotor. Maka hati yang beriman, hati yang bersih inilah kat dunia dia akan didik anak-anak. Dia akan gunakan harta sebaik mungkin sebab dia nak bawa anak-anak dan harta ni ada manfaat di akhirat. Dan firman-Nya lagi, zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin. Artinya dihiasi bagi manusia. Zuyyina, dihiasi. Memang kecenderungan dihias ni memang dah ada dalam manusia. Dihiasi bagi manusia akan kasih, hubbu, kasih, syahwat, dia punya syahwat, keinginan tu minan nisa wal banin, daripada perempuan dan anak-anak. Itu dia. Maknanya benda ni memang jadi ujian untuk kita. Memang jadi ujian. Selagi kita hidup kat dunia, benda ni diuji pada kita sebenarnya. Kecintaan, keinginan kepada anak-anak, kepada wanita ni memang ada. Itu kena faham. Jadi oleh kerana itulah kita kena hadapi perkara ni dengan ilmu, dengan mujahadah, dengan sentiasa mengingati kehidupan ni kehidupan yang sementara, jangan kita leka, jangan sampai kita cuai dan sebagainya. Baik, bermula mensyukurkan ini anggota. Bagaimana nak mensyukurkan ini anggota? Iaitu faras itu sendiri. Baik lelaki, baik perempuan. Cara nak mensyukur tu. Memelihara daripada yang diharamkan. Itu caranya. Kena jaga daripada perkara-perkara yang diharam. Seperti zina dan liwat dan mengeluarkan air mani lain daripada tangan isterinya dan jariahnya. Bukan jarinya. dalam kitab Jawi dia kata ejaan salah. Bukan jari. Jariahnya. Jariahnya hamba lah. Itu semua halal. Kahwin dengan isteri, dengan jariah itu halal. Zina, liwat, mengeluarkan air mani dengan tangan sendiri, ini semua dosa. Kita kena pelihara. Yang ini yang susah sebenarnya. Ini yang susah. Sebab apa? Sebab budaya kita, budaya TV, budaya internet, budaya mobil, budaya macam mana, semua budaya takarrub zina, mendekati zina. Baik, dan juga memeliharanya daripada yang syubhat. Apa yang syubhat? Seperti jima' pada nikah yang batil. Apa contoh nikah batil? Nikah dengan nikah dengan contohnya adik-beradik sesusu. Sejak kecil dulu sama susu. Sama susuan dengan si nyonya tu, tapi bila dah pindah randah, akhirnya jumpa kat universiti pula, kawan-kawan akhir minat nak kahwin. Rupanya adik-beradik susu. Maka ini dikatakan termasuk dalam nikah yang batil. Jika taklid, ia akan yang berkata dengan sah nikah itu. Maknanya kalau katakan yang menikah, ada pula yang mengatakan, ada pandangan mengatakan sah, maka itu dikatakan syubhat. Dan jika tiada taklid pada yang mengatakan sah benda itu, maka nescaya adalah haram. Sebab itulah dalam bab ni, ala kulli hal kena dengan ilmu, bukan dengan semata-mata nafsu, kehendak nafsu. Maka kalau tanpa tak ada mengikut yang jika taklid ia kepada yang berkata dengan sah nikah, dan jika tiada nescaya, tiada taklid pada mengatakan sah nikah tu, nescaya adalah ia haram, bukan syubhat. Baik. Telah berfirman Allah Ta'ala pada ketika memuji akan orang yang beriman yang mendapat kemenangan. Ini surah Al-Mu'minun. Qad aflahal mu'minun. Dan ialah Allah Ta'ala gambarkan orang beriman yang berjaya ialah wallazina hum li furujihim hafizun. Wallazina hum li furujihim hafizun, artinya dan sekalian yang memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu. Jadi
Antara sifat orang beriman yang berjaya di sisi Allah ialah yang menjaga faraj, yang memelihara faraj, dan ketika kata daripada perkara-perkara yang diharamkan. Kecuali atas sekalian isteri dan sahaya mereka itu yang perempuan, maka bahawasanya mereka itu tiada dicela. Sahaya ni hamba lah. Hamba ni hukumnya masih ada. Tapi sekarang ni hamba dah tak ada. Hukum tu dikekalkan. Sebab hamba ni boleh berlaku melalui peperangan. Itu contohnya. Jadi kemungkinan benda ni boleh berlaku balik lah. Kalaulah berlaku peperangan fisabilillah yang melibatkan tawanan jadi hamba dan sebagainya. Jadi hukum tu masih ada. Yang tinggalkan kalau kat Malaysia bukan hamba, hamba tak same. Hamba ada lah. Okey. Dan ketahui ilmu wahai talib bahawasanya tiada sempurna memelihara faraj itu melainkan dengan memelihara mata daripada melihat perempuan yang haram dilihat. Jaga mata sebab mata daripada mata turun ke hati kan. Daripada mata turun ke hati. Dia tak hari tengok lama-lama cantik kan. Tok Guni Aziz kata apa? Orang poet ni kata dia, kata Tok Guni Aziz, tiap-tiap hari tengok lama-lama cantik. Walaupun dia tu Pak Gak. Walaupun dia fakir miskin. Dia tiap hari masuk, jumpa, tengok lama cantik. Pak Gak pun cantik. Kan? Itu kan apa cantik, yang rasa cantik tu ialah nafsu sebenarnya. Jadi, sebab itulah kena jaga. Kena jaga. Kalau melihat kerana berurusan, itu tidak bincang dulu kan. Kerana berurusan tu lain. Ini merenung, memerhati, itu yang boleh bawa kepada syahwat tu sendiri. Ini yang bahaya. Itu yang pertama, memelihara hati daripada memikirkan rupa yang elok. Sebab memikirkan rupa elok ni jangankan tak pakai tudung. Kalau pakai furdah pun, kalaulah kita orang perempuan pakai furdah, kita fikir-fikirkan apa yang di belakang furdah, itu boleh bawa kepada syahwat. Itu kena hati-hati. Sebab itulah dengan perempuan sebenarnya kita kalau nak melihat dari segi berurusan tu tak ada masalah. Tapi sekadar itulah orang kata business like. Bukan maknanya pandang renung tenung kan. Itu boleh bawa kepada syahwat yang boleh merosakkan. Dan juga memelihara perut daripada memakan yang syubhat dan daripada bersangatan kenyang. Kerana apa? Kerana yang demikian itu menyeru kepada zina. Sebab itulah orang bila bab makan je kan, dia orang lelaki terutamanya minum semua keras-keras. Minum kopi kebau lah, kopi macam-macam kopi kan, semua keras-keras. Sebab apa dia nak keras? Dia orang kata nafsu dia keras kan. Itu yang menyebabkan minum tongkat ali, tongkat dia minumnya. Apa namanya lagi macam-macam kan. Redik lah apa. Semua yang menguatkan nafsu. Dan berpunca daripada perut. Dan juga bersangatan kenyang. Bersangatan kenyang akan menyebabkan nafsu jadi kuat. Sebab itulah kalau kita nak latih nafsu, nak lemahkan nafsu, caranya ialah dengan cara berlapar. Sebab itulah kita kena ada rutin berpuasa. Kena ada rutin berpuasa. Selagi kita tak ada rutin berpuasa, selagi itulah pentadbihan kita terhadap nafsu kita tak settle lagi. Kena ada rutin berpuasa. Cubalah puasa tak Senin, Khamis, Senin, tak seminggu sekali pun, 2 minggu sekali. Yang penting ada. Jangan sekadar menunggu bulan puasa Ramadan saja. Kerana yang demikian itu semua menyeru kepada zina yang adalah sebesar-besar segala dosa besar dengan ijma' ulama. Ini ijma' ulama, persepakatan ulama yang mengatakan zina termasuk dosa besar. Kemudian daripada kufur dan membunuh orang. Qala musannif rahimahullah ta'ala telah berfirman Allah Ta'ala wallazina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wa la yaznun wa man yaf'al zalika yalqa asama yudha'af lahul azab yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhanan illa man taba wa amana. Artinya dan mereka yang tiada mengibadatkan, yakni tidak menyembah mereka itu serta Allah, disekutukan dengan Allah kerana Tuhan akan Tuhan yang lain, dan tidak membunuh mereka itu akan nyawa yang mengharamkan Allah Ta'ala akan membunuhnya, melainkan dengan sebenar-benar,
dan tiada berzina mereka itu, dan barang siapa mengerjakan akan demikian itu, nescaya berjumpa ia seorang itu akan seksa atau akan telaga dalam api neraka yang digandakan baginya akan seksa pada hari kiamat, dan berkekalan ia padanya dihinakan akan dia melainkan mereka yang bertaubat. Maknanya ayat ni menjadi dalil bahawa zina ni disekalikan dengan apa? Syirik pada Allah, kemudian membunuh nyawa yang diharamkan Allah Ta'ala, dan yang ketiga zina. Jadi zina ni jatuh nombor 3. Maknanya yang tadi itu semua dosa-dosa besar. Syirik pada Allah, membunuh orang, semua dosa besar, dan zina dimasukkan, menunjukkan zina ni adalah termasuk dosa besar, dan jatuh nombor 3 berdasarkan ayat ni. Qala musannif rahimahullah ta'ala, dan firmannya wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila wallahu a'lam bissawab.